أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati, memberkati dan menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sambung tadabbur kita terhadap surah An-Nahl yang bertemakan menjadi mukmin produktif, dengan menjadikan An-Nahl iaitu lebah sebagai inspirasi kita. Lebah adalah di antara makhluk Allah yang mulia yang dijadikan contoh oleh Rasulullah SAW bagi seorang mukmin. Yang mana kita tahu lebah ialah di antara makhluk yang produktif hidupnya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada semalam kita dah sampai ayat keberapa? Kita dah sampai ayat yang ke-6 ya. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan daripada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9 Oleh itu mari kita sama-sama membaca ayat ini terlebih dahulu. Ayat 7 sampai 9 ini akan menjadi fokus perbincangan kita pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat membincangkan semuanya. Dan sila tuan-puan buka Al-Quran tuan-puan dan tuan-puan baca bersama dengan saya di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر
walau syaa'a lahadakum ajma'in. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, wa tahmilu athqalakum, dan ia, yaitu binatang ternak tadi, membawa atau mengangkut beban-beban berat kamu ke suatu negeri. Lam takunu balighihi, yang kamu tidak sanggup mencapainya atau sampai kepadanya, illa bisyaqqil anfus, melainkan dengan susah payah. Inna rabbakum laraufur rahim, sungguh Tuhan kamu maha pengasih lagi maha penyayang. Wal khayla wal bighala, dan dia telah menciptakan juga kuda dan bagal dan keldai, ya, litarkabuha, untuk kamu jadikan tunggangan, wazinah, dan menjadi perhiasan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia juga menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'ala Allahi qasdus sabil, dan hak Allah lah menerangkan jalan yang lurus. Wa minha jairun, dan di antara jalan itu ada yang menyimpang, yang bengkok. Walau syaa lahadakum ajma'in, jika dia berkehendak, tentu dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya ke jalan yang benar. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, dari segi tafsir, ayat yang kita baca tadi menyambung fungsi dan manfaat daripada binatang ternak yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Itu di antara fungsinya adalah wa tahmilu athqalakum, digunakan untuk mengangkut barang-barang, mengangkut beban-beban yang kita manusia tak sanggup. Yang mana kita manusia terhad untuk mengangkat sesuatu. Berapa kilogram sangat kita boleh mengangkut ataupun mengangkat satu barang. Tetapi binatang-binatang ternak ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengangkutnya dan membawanya ke negeri yang kita tuju, destinasi yang kita hendak pergi, ya. Dan kalau sekiranya kita pergi sendiri, mengangkat sendiri, bisyaqqil anfus, kita akan merasa susah payah, berat dan penat, ya. Maka binatang-binatang ini membantu kita untuk mengangkut dan mengangkat barang-barang tersebut, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakum la raufur rahim, dan sesungguhnya semua itu merupakan bentuk daripada kasih sayang, pengasih Allah Subhanahu wa taala dan sayangnya kepada manusia. Maka diciptakanlah binatang-binatang ternak ini untuk membantu dan memudahkan urusannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahawa dia jugalah yang menciptakan al-khayl, kuda, wal bighal, bagal, ya. Bagal ini adalah binatang yang menyerupai kuda tetapi dia tak sebesar kuda, ya. Dia kecil daripada kuda dan dia lebih besar daripada keldai, ya. Itu hamir ataupun himar, ya. Dia lebih besar sikit. Dikatakan bahawasanya ia merupakan kacukan atau campuran antara kuda dengan keldai ini. Lahirlah nama dia bagal, bighal, ya, dalam bahasa Arabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fungsi daripada kuda
bagal dan keldai ini adalah untuk litarkabuha, untuk kamu menungganginya. Makanya tuan-puan dikasih sekalian, di negara Arab masih lagi banyak yang menggunakan keldai ini. Terutama kalau tak silap saya di Mesir, tuan-puan. Mesir, saya pernah Mesir untuk lawatan selama beberapa bulan, dan pergilah ke perkampungan-perkampungan Mesir tersebut, dan kita dapatkan mereka masih menggunakan keldai lagi, ya. Dan ada seorang kawan, tuan-puan, berkongsi, bercerita bahawa orang Mesir ni banyak tak tahu tentang Malaysia. Maka orang Mesir menganggap bahawasanya orang Mesir ni dia bangga, tahu, bangga dengan Mesir itu. Dia menganggap bahawasanya Mesir ni ummud dunia, dia kata, ya, ummud dunia, ibu dunia. Maksud adalah segala benda yang baik, yang ada di dunia ada di Mesir semua, dia kata, ya. Maka ketika orang Mesir ini naik keldai, dia bangga dengan keldai itu, dan dia pandang rendah kepada kawan yang berasal daripada Malaysia, dan dia kata, kat Malaysia ada tak keldai ni, kata. Maka kawan ni kata, tak ada, dia kata. Alah, teruknya kampung kau, dia kata. Ya, parahnya, keldai pun tak ada, dia kata. Lalu kawan ni pun tunjukkanlah menara Petronas ataupun Twin Tower, ya kan? Dia tunjukkan gambar ni, ini kampung saya. Ini kampung ni bukan Malaysia ni, ini Amerika ni, dia kata. Dia tak percaya bahawa Malaysia lebih maju daripada Mesir. Inilah banyak manusia, ya, umpama katak dalam tempurung, ya kan? Dia bangga dengan apa yang dia ada tanpa sedar ada orang yang lebih baik daripadanya. Okey, tuan-puan dikasihi sekalian, maka fungsi daripada tiga binatang ini, dia juga berfungsi untuk zinah. Zinah mana perhiasan. Tuan-puan dikasihi sekalian, tiga binatang ini merupakan simbol kepada kebanggaan orang dulu. Ya, ia umpama kereta bagi orang zaman kita sekarang ini. Nak tunjuk kaya, orang biasanya beli kereta mahal-mahal, ya kan? Belilah Mercedes, BMW, Ferrari, nak tunjuk dia ada duit, dia ada kekayaan. Dia nak, ya, nakkan dia adalah hebat. Dan perasan tak, tuan-puan, kadang-kadang kita jumpa orang yang sama tapi naik kenderaan yang berbeza. Berubah dia, tahu. Ya, orang biasa-biasa je naik kenderaan yang mahal, macam handsome pula dia. Ataupun perempuan, dia sebenarnya biasa-biasa je, tapi kerana naik kenderaan yang hebat, nampak cantik. Ya? Kalau suruh dia naik kenderaan yang biasa, naik motor, orang tak pandang pun sebenarnya. Tapi kerana dia naik kenderaan tersebut, dia nampak megah. Dan ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia suka untuk berlumba-lumba, berbangga-bangga dengan kenderaannya. Seperti kuda dahulu, bagal dan keldai. Sekarang orang kereta lah. Kereta yang berbagai macam. Jadi ini disebutkan oleh Allah lagi bahawasanya wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah juga akan menciptakan, menggunakan perkataan yakhluqu, merupakan fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab, tuan-puan dengar, fi'il mudhari' ini menunjukkan masa apa? Dia akan continue. Ya. Allah akan terus menciptakan kenderaan-kenderaan yang lain. Ya. Yang akan digunakan oleh manusia, ataupun Allah memberi idea sehingga mencipta yang lain. Maka orang kata kapal terbang, walaupun manusia mencipta, sebenarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab idenya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran diisyaratkan dah bahawa ada kenderaan-kenderaan lain yang akan wujud di muka bumi ini selain daripada kuda,
keldai dan bagal tadi. Seoleh itu tuan-puan, seolah-olah Al-Quran ini tuan-puan berbicara untuk zaman yang lebih canggih daripada zaman Nabi itu. Akan wujud nanti. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dia akan menciptakan sesuatu yang kamu tak tahu sekarang. Hanya akan kamu tahu pada satu masa nanti. Ya? Ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat ke-8 ini. Ya? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi qasdus sabil. Dan hak Allah lah hendak memberi hidayah seseorang. Hidayah merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang boleh interfere ataupun ikut campur dalam memberi hidayah. Hatta Nabi SAW sendiri pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin sangat bapa saudaranya Abu Talib untuk masuk Islam. Dan Abu Talib adalah bapa saudara yang sangat disayangi. Ya? Umpama ayah dia bagi dia. Tetapi ternyata Abu Talib memilih untuk kekafiran. Maka Rasulullah SAW berusaha sehingga Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak boleh memberi petunjuk orang yang kau kasihi sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk sesiapa yang dikehendaki. Maka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada jalan yang menyimpang, menunjukkan bahawasanya hidayah Allah itu ada hidayah kepada kebaikan, ada hidayah kepada yang buruk. Maka ada orang tuan-puan dan kasih sekalian yang selalu nampak bagi dia adalah keburukan. Pergi satu negeri tuan-puan, dia nampak kelemahan negeri itu saja. Apalah tempat ni, sehingga tuan-puan orang pergi Mekah yang nampak dia buruk juga. Apalah di Mekah ni ada pelacuran, pernah dulu isu ini keluarkan. Ya? Apa sebab? Mata dia mata yang menuju kepada keburukan. Ada orang tuan-puan pergi ke negeri yang penuh dengan keburukan tapi yang nampak dia kebaikan. Sebab apa? Allah pandu mata dia, pandangan dia. Allah hidayah dia kepada yang baik-baik saja. Maka mudah-mudahan kita tuan-puan dan kasih sekalian di antara orang-orang yang dibimbing oleh Allah sehingga yang nampak yang baik-baik. Apabila yang nampak baik-baik oleh kita tuan-puan, kita akan bercerita yang baik-baik je. Saya alhamdulillah tuan-puan dan kasih sekalian, Masya Allah, saya jumpa orang-orang yang amazing lah, orang-orang yang hebat, dahsyat-dahsyat tuan-puan. Jarang saya jumpa orang-orang yang jahat, orang-orang buruk, orang-orang yang teruk, kan? Alhamdulillah. Maka itu salah satu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa'a lahadakum ajma'in." Kalau sekiranya Allah nak, Allah akan bagi petunjuk kamu kepada yang baik je semua. Tapi tak. Orang-orang berbeza. Ada yang ditunjukkan kepada yang baik, ada yang ditunjukkan kepada yang buruk. So, saudara fillah ini kasih sekalian, ini dari segi tafsirannya. Ingat ya, kita ada tafsiran dan kita ada apa? Ada tadabbur dia. Ya. Saudara fillah ini kasih sekalian. InsyaAllah kita akan sambung dengan tadabbur dia pula. Baik. Ampun kasih sekalian, semua dah ada. Oh, Masya Allah ya. Kak Z. Waalaikumsalam ya. Saya sapalah dulu orang-orang yang ada kat sini. Sebelum kita masuk pada tadabbur dia. Kak Junaida, Kak Tasnim, Waalaikumsalam ya. Semua yang ada, saya doakan semua sihat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saudara fillah ni kasih sekalian, ingat pada tadabbur kita yang lepas. Kata kunci pada ayat pertama adalah amrullah. Apa dia? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kunci pada ayat yang kedua adalah ala man yasha. Ketetapan Allah itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing orang berbeza, ya, tak sama. Tetapi semua kena menghala kepada apa? Kalau sebenarnya ketetapan Allah itu menghala kepada mengenalkan Allah bahawa dia sajalah Tuhan, iaitu la ilaha illallah.
Itu kalimah tauhid. Dalam ayat ini la ilaha illa ana. Dan kalau benar tauhid seseorang, dari mana kita tahu? Dari takwa dia. Dari usaha dia untuk menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pada yang kedua. Dan pada yang ketiga, kata kunci kita apa? Bil haq. Ya. Bil haq. Itu tidak ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ada benarnya. Ya, ada kebaikannya. Okey. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia pula. Kata kunci pada manusia, pada tuan-puan dan kasih sekalian, manusia diciptakan kecil tetapi sebenarnya ia boleh menjadi besar. Nikmat Allah itu bermula dengan kecil. Hargai yang kecil, insya-Allah dia akan menjadi besar nanti. Syukuri yang remeh dulu, insya-Allah nanti akan jadi hebat. Jangan lupa. Ya, jangan sebaliknya kita menjadi orang yang membantah, orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat Allah itu ada manfaatnya. Maka Allah contohkan adalah binatang ternak. Contoh binatang ternak. Yang mana binatang ternak ini ada manfaatnya. Ya, ia binatang ternak adalah benda yang nampak oleh kita. Nama dia hissi, ya. Ataupun visible dalam bahasa Inggeris, ya. Dalam bahasa Arab itu hissi, yang boleh kita lihat, yang boleh kita raba, yang boleh kita rasa, ya. Ini nama dia hissi, tersebut hissi, ya. Jadi nikmat Allah itu ada dua, ya. Ada nikmat hissi, ada nikmat maknawi. Saya tulis nikmat Allah ada dua. Satu nikmat hissi, yang kedua pada itu nikmat maknawi. Ya. Ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hissi adalah nikmat yang boleh kita lihat, boleh kita rasa. Biasa manusia pandangannya terhad kepada nikmat hissi ni saja. Dia dapat duit, baru dia rasa nikmat, kan? Tetapi sebenarnya ada nikmat maknawi. Nikmat yang tidak dapat dilihat, dideria, tetapi dia wujud, dia dirasa dengan hati. Itulah nikmat ketenangan, nikmat ketenteraman, nikmat hidayah. Nanti Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ke-9 yang kita dah baca dan terjemahkan tadi. Itu nikmat maknawi. Hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia ada nikmat hissi dan ada nikmat maknawi. Kalau Allah sebutkan. Jadi setiap nikmat hissi itu ada manfaatnya. Ketahuilah pada nikmat maknawi pun ada manfaatnya. Maka manfaat binatang ternak kita dah sebutkan sebelum ini, ya. Dan di antaranya adalah yang kita baca tadi, iaitu digunakan untuk alat pengangkutan. Maka pada ayat yang ke-7 tuan-puan, yang menjadi poin ataupun yang menjadi keyword untuk kita tadaburi tuan-puan kasih sekalian adalah ujung ayat itu. Apa dia? Inna rabbakum laraufur rahim. Tolong garis bawah itu. Sekali lagi apa? Inna rabbakum laraufur rahim. Iaitu sesungguhnya Tuhan kamu Maha Rauf. Kalau kita lihat terjemahan tuan-puan, Rauf itu diterjemahkan dengan pengasih, lebih kurang dengan terjemahan Ar-Rahman, ya kan? Kalau tuan-puan tengok Raufur Rahim, ya. Kalau di terjemahan saya di sini dia bagi adalah Maha Pengasih. Maha Pengasih itu sama dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya, betul lah tu. Ya, tapi Rauf tuan-puan dikasih sekalian, ia sebenarnya kata ulama dia lebih spesifik lagi.
Ya. Kalau sekiranya Rahman, dia tak berkira dengan orang. Rahman Allah Subhanahu wa taala, pemurah Allah Subhanahu wa taala, dia melintasi agama, dia melintasi keimanan. Bahkan kepada makhluk selain Allah, selain manusia pun Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat. Rahmat dikongsi oleh semua orang. Ya. Kalau Allah pemurah. Kepada orang Muslim dia pemurah, kepada orang kafir pun dia pemurah. Pemurah Allah tu tak pandang orang. Maka kita orang Islam, tuan-tuan dan saudara, sebenarnya diajar seperti itu juga. Ya. Pemurahlah kepada semua orang, tak kira. Kadang-kadang dengan kepemurahan tersebut menarik orang bukan Islam untuk masuk Islam. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Rauf apa maknanya? Rauf adalah iaitu belas kasihan. Ya. Belas kasihan. Di sini bermakna ya, tak sampai hati. Ya. Maka Allah ketika bercerita tentang hukum zina, kalau tak silap saya, apa hukum zina tuan-puan? Rejam, ya kan? Ataupun sebat, ya kan? Ada sebat, ada yang rejam, ya. Kalau dia dah kahwin, dia rejam. Kalau dia masih bujang lagi, sebat, ya. Itu hukum dia. Maka Allah ingatkan dalam surah An-Nur, jangan sampai la ta'khudhukum ra'fatun. Ra'fah itu daripada Rauf, cuba buka tuan-puan yang kasih sekalian surah An-Nur, ayat pertama dia tu dengan ayat kedua, ayat kedua dia. Cuba buka surah An-Nur muka surat 250. Yang perkataan Rauf ataupun Ra'fatun itu pada ayat yang kedua. Okey. Sekali lagi apa? Surah An-Nur muka surat atau halaman 350 ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina lelaki, maka masing-masing dia itu dihukum dengan disebat sebanyak 100 kali jika dia bujang, dia tak berkahwin lagi. Dan Allah sebut ayat tersebut, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ra'fatun, dan janganlah rasa belas kasihan, kepada keduanya mencegah kamu daripada menjalankan. Nanti kata tuan-puan, orang kalau bersalah, kita akan masa dia bersalah kita marah, kan? Tetapi ketika dihukum kita kasihan pula tu. Kasihan lah, tak payahlah, lepas je lah. Itu nama dia Ra'fah. Ra'fah. Dan orangnya nama dia Rauf. Rauf. Jadi bahasa kita tak sampai hati. Rauf ini adalah seorang yang tak sampai hati seseorang itu susah, seseorang itu sakit, seseorang itu dihukum. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah inna rabbakum raufun. Kenapa ujung ayat ini diakhiri dengan Rauf, tuan-puan? Sebab sebelum ini dia menerangkan tentang, iaitu kalau kamu berjalan jauh dan kamu mengangkat sendiri barang-barang kamu, mestilah patah pinggang kamu, kan? Mestilah kamu penat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita manusia sampai ke tahap itu. Penat, lelah, susah, kan? Maka Allah sediakan media untuk memudahkan kita. Apa dia? Binatang ternak. Dan ketahuilah tuan-puan dikasih sekalian, bawa kefahaman ini juga, Allah itu Rauf, tuan-puan. Allah itu tak suka kita berada dalam kesusahan.
Allah tak sampai hati, terutama kalau orang beriman tu, dia tak sampai hati membiarkan orang beriman berada dalam kesusahan. Dia akan cari jalan, dia akan tunjukkan, dia akan bantu. Maka secara asasnya tuan-tuan, orang beriman dia tak akan selama-lamanya susah. Satu hari dia memang susah, tapi apa dia tu? Dia ditolong oleh Allah SWT. Allah tunjukkan jalan, bagi hidayah kepada dia sehingga dia keluar daripada kesusahan tersebut. Maka Allah selalu sebut apa dia tu? Inna ma'al usri yusra, kan? Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Maka apabila ada orang mengatakan, saya ni hidup susah selalu, dia kata, tak ada senangnya, maknanya tuan-puan, awak sebenarnya tak sedar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin awak bukan orang beriman. Allah sebenarnya tak sampai hati membiarkan kita dalam kesusahan. Cuma manusia ni sombong, minta maaf, angkuh, dia belagak pandai, menunjuk hebat. Ketika Allah bagi hidayah kepada, ketika Allah bagi petunjuk kepada dia, Allah bagi kemudahan kepada dia, tak nak pakai. Saya nak cuba sendiri, dia kata. Saya nak buat sendiri, dia kata. Inilah yang dinamakan kafir, tuan-puan. Ya? Orang yang menolak pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, kafir nikmat. Ada orang yang tak nak makan haiwan-haiwan yang kita sebutkan, kan? Saya tak nak lembu, dia kata. Hantar engkau lah. Tapi sebenarnya awak menolak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong awak sebenarnya. Allah halalkan untuk awak, lepas tu awak nak tolak. Akhirnya apa? Ketika awak menolak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, awak ambil yang haram nanti. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan kepada manusia untuk mengangkut barang-barangnya. Datangkanlah haiwan-haiwan ini, suruh untuk mengangkutnya. Maka kita tak payahlah, ya kan? Aku nak angkut sendiri, angkutlah. Sakit-sakit belakang nanti, jangan berkata pula, kenapa sakit ni, ya kan? Allah dah bagi kemudahan, tapi awak tolak. Maka tuan-tuan ingat tak cerita Juha, ya kan? Juha dengan anaknya, dia nak pergi satu tempat, ya. Dia pergi dengan keldai, ya. Maka dia duduklah di atas keldai tadi dengan anaknya dan barang dia. Lalu orang nampak, apa ni Juha ni? Dia dengan anaknya, kemudian barang di atas lagi. Teruknya dia buat keldai ni. Maka Juha pun, tuan-puan kasih sekalian, merasa dengan kata-kata tersebut. Yalah, kita turunlah, kita. Diturunkanlah anak dia dan diturunkanlah barang dia. Lalu dia pun jalan, dia angkat sendiri. Nampak oleh orang, apalah Juha ni, ada keldai tak guna, bodohnya. Inilah tuan-tuan kasih sekalian. Dengan cakap orang sangat. Apa yang dah Allah halalkan untuk kita, guna dengan sebaik-baiknya. Kembali kita pada poin kita, pada kata kunci kita ayat yang ke-7. Inna rabbakum la raufur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha sensitif, tuan-puan, maha belas kasihan. Tak sampai hati melihat manusia susah. Pasti dia akan carikan jalan membantu manusia keluar daripada kesusahannya itu. Hanya saja, tuan-puan dan puan, kita kena buka hati kita, supaya dapat melihat hidayah-hidayah Allah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk
kita boleh keluar daripada kesusahan ini. Tuan-tuan perempuan ni kasih, kita sekarang ni dalam susah memang tuan-puan. Tetapi cuba buka hati kita sekarang. Cuba buka diri kita. Ya. Apabila dalam proses susah ni tuan-puan, terbukalah kita. Ya. Terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan. Ada orang sombong tuan-puan. Ada orang nak bantu dia. Dia memang susah ni kan. Tetapi apa dia tu? Dia kata, tak nak, dia kata. Dia belagak sombong, tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW ada pernah menyebutkan, kan? Ada orang yang dibenci oleh Allah dan ada orang yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benci kepada orang kaya sombong, tetapi Allah lebih benci kepada orang miskin sombong. Dah miskin, dah susah, sombong pula tu. Ini. Dan ingat juga, dalam hadis itu dikatakan, Allah tak suka pemuda-pemuda berdosa, buat dosa. Tetapi Allah lagi tak suka atau lagi benci kepada orang tua tapi masih buat dosa lagi. Itu di antara hadis Nabi tersebut. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, buka diri kita. Saya terus terang tuan-puan, di masa susah tuan-puan, saya menganggap ada orang nak tolong, ya Allah, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil peluang tu. Ya. Guna, alhamdulillah. Terima kasihlah, hargai pertolongan orang, kan? Barangkali itulah cara orang untuk menolong kita. Ya. Jangan kita belagak, ya, kaya pula, kan? Padahal memang tak ada apa-apa ya. Ya. So, kita terbuka. Maka di antara yang perlu kita buat pada masa susah adalah terbukalah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala hantar pertolongan-pertolongan kita. Sebab prinsip Allah takkan biarkan hambanya susah. Cuba tulis ni. Allah tidak membiarkan hambanya susah. Ni, pegang. Jadi, ayat ketujuh tu. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Balik pada awal perbincangan kita tentang ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Adakah ketetapan dan ketentuan Allah menyusahkan manusia? No. Salah. Ya? Ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menyusahkan manusia. Dan itu dijelaskan oleh Allah pada ayat lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Yes. Never. Maka ketika kita dapat ujian, tuan-puan dan kasih sekalian, positif. Ujian saya ini, insyaAllah dalam kapasiti saya. Allah akan tolong saya. Ini. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala menghadapkan seseorang pada ujian yang ujian itu tidak akan mampu dilepasi orang itu. Pada asasnya semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, ia boleh melepasinya. Umpama cikgu lah kan. Saya pun tuan-puan dan sekalian mengajar, ustaz ya kan, mengajar murid-murid ya kan. Nak bagi soalan, kan? Fikir dulu. Boleh jawab ke tak ya kan? Masalahnya kalau murid-murid kita tak boleh jawab langsung, tuan-puan, kita juga yang susah. Kita juga yang gelisah ya kan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha tinggi daripada itu lagi tuan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan biarkan kita dalam kesusahan. Ya. Allah pasti akan beri jalan untuk kita keluar daripada kesusahan tersebut. Apalagi dia Rahim, penyayang tuan-puan, penyayang.
Penyayang Allah bagaimana kata Rasulullah SAW? Lebih penyayang daripada seorang ibu. Ya, manusia penyayang kan ibu kan. Tapi jangan ibu yang buang anak tu. Ibu yang betul lah. Ibu seperti tuan-tuan perempuan yang ada kat sini. Saudara fillah yang dikasih sekali. Garis bawah itu ya. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Pegang ya. Orang yang ingin produktif dalam hidupnya mesti itu memegang prinsip ini. Ya. Maka pada masa susah tuan-puan dikasih sekalian, di antara yang perlu kita lakukan adalah balik pada prinsip manfaat. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Maka tuan-puan kena cuba untuk cari manfaat apa yang ada di sekeliling kita. Semestinya kita di Nusantara ini tuan-puan tak susah. Sebab apa tuan-puan? Lahan tanah-tanah tempat kita tinggal ini baling saja apa nama itu? Batang ubi kayu tuan-puan tak ditanam pun dia boleh tumbuh lagi. Ya. Allah bagi kemudahan. Yang menjadi masalah orang kita ni kenapa jadi miskin, menjadi susah tuan, pemalas, betul tak? Tak melihat bahawasanya ini tanah aku ni boleh manfaat ni. Ya? Kalau kebetulan di rumah dia tu ada parit ataupun ada longkang ni kan. Ini boleh jadi pelihara ikan ni. Macam kat Jepun ni kan. Ikan dekat longkang-longkang ni tu. Manfaatkan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita perkara-perkara yang di sini untuk kita manfaatkan. Tak ada yang di sekeliling kita ini tak ada manfaat. Semua ada manfaat belaka. Cuma terbuka tak kita, bersungguh tak kita menggunakan manfaat yang Allah bagi ini. Kalau sekiranya orang Nusantara tuan-puan lepas PKP ni kan, atau masa berkurung kita ni, dia susah, dia kata sebenarnya bukan awak yang susah, awak pemalas sebenarnya. InsyaAllah ada jalan. Cuba fikir ada jalan. Peluang-peluang Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa taburkan di hadapan kita. Maka orang bisnes kata kesusahan orang itu adalah duit bagi saya, dia kata. Memang betul. Menolong orang mendapatkan apa yang dia perlukan boleh jadi duit. Janganlah kita sombong. Sebab biasanya tuan-puan dan saudara menyebabkan kita sombong ego kita. Aku kan dulu director, aku kan dulu manager. Takkanlah saya nak buat ni. Tuan-puan dan saudara, lepas PKP ni tuan-puan mesti kita buang minda tersebut. Kalau boleh semua benda yang bermanfaat saya akan buat. Ini mukmin produktif. Selagi Allah Subhanahu Wa Taala halalkan perkara tersebut, saya akan gunakan. Ini prinsip manfaat yang Allah sebutkan. Maka ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala diiringi dengan waktu dan diiringi dengan manfaat juga. Pasti ada manfaatnya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, buka minda kita. Allah tak akan biar kita dalam kesusahan. InsyaAllah Allah akan bagi jalan untuk kita keluar daripada kesusahan tersebut. Itu ayat yang ke-7 tuan-tuan. Apakah kata kunci kita pada ayat ke-7 tadabbur kita? Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Pegang. Ayat ke-8 tuan-tuan garis bawahi, iaitu wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Pegang hujung ayat tu juga. Ketahuilah tuan-puan dan kasih sekalian, apabila tuan-puan mentadabbur Al-Quran, ujung ayat sangat penting untuk memahami ayat-ayat sebelumnya. Bahagian-bahagian sebelumnya.
Ia umpama kesimpulan sebenarnya. Maka pada sebahagian ayat kadang-kadang nama Allah yang disebut lain. Innallaha ghafurur rahim. Pada ayat lain tuan-puan, innallaha sami'un alim. Ini beza-beza kan. Sebenarnya kalau kita tadabbur tuan-puan sekalian, dia ada rahsia tersendiri. Kenapa Allah tak sebut pada ayat yang macam ayat 7 tadi tuan-puan? Inna rabbakum la rahmanur rahim. Kan? Tak. Tapi Allah kata la raufur rahim. Maka demikian juga tuan-puan dikasih sekalian, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ujung ayat tersebut. Iaitu ketika seseorang susah, tuan-puan, manusia susah, Allah kan tadi tak sampai hati. Ya kan? Tak sampai hati, biarkan hamba-hambanya susah. So boleh buat? Untukmu wahai manusia, aku ciptakan benda lain pula. Saya akan adakan perkara lain. Untuk apa? Untuk memudahkan kamu juga. Untuk memudahkan. Demi manusia tu. Ingat tadi tuan-puan ingat semalam Allah ciptakan binatang ternak lakum. Ada perkataan lakum kita garis bawahi kan? Demi kamu, untuk kamu, dan untuk kamu juga wahai manusia, Allah ciptakan benda lain. Allah buat benda lain. Maknanya tuan-puan dikasihi sekalian, kalau kita berada dalam keadaan susah dan kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah dan kita juga berusaha mencari jalan untuk bagaimana kita keluar daripada kesusahan, Allah maha berkuasa untuk membantu kita, bahkan juga untuk menciptakan benda baru untuk kita. Boleh ciptakan. Karena itulah tuan-puan muncul idea-idea baru. Ini makanya kesan daripada Allah menciptakan benda baru itu adalah manusia berfikir. Maka muncullah gagasan-gagasan, inovasi-inovasi baru. Itu sebenarnya manifestasi daripada ujung ayat kita ni. Apa dia? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Untuk apa? Untuk memudahkan kamu manusia. Ya Allah, begitu istimewanya kita manusia, ya Allah. Maka Allah dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya, nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Begitu istimewanya manusia. Banyak nikmat yang Allah bagi. Banyak kemudahan yang Allah sediakan untuk kita. Tapi kenapa masih ramai lagi manusia yang kufur? Kenapa masih ramai lagi manusia yang ingkar? Maka Allah mengulang ungkapan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Saudara fillah yang kasih sekalian. Jadi Allah boleh mengadakan sesuatu yang tak ada untuk kemudahan manusia. Itu kita manusia. Saudara fillah yang kasih sekalian. Begitu istimewanya kita manusia. Tapi untuk dapat kita idea-idea baru, inovasi-inovasi baru, apa yang kita perlukan tuan-puan? Hidayah. Maka ayat yang ke-9 cerita tentang hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allahi qasdus sabil.
Cantik tak susunan ayat Allah? Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi ketika manusia sudah ada, tuan-puan, ya, Allah mencipta sesuatu melalui kita. Ya, di antaranya adalah melalui kita manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memfungsikan akal manusia. Ya. Dan ketahuilah tuan-puan dan kasih sekalian, ilham, ya kan, ataupun idea, gagasan, lintasan-lintasan yang ada dalam kepala kita dan dia adalah perkara positif, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat tu? Maka Allah kata, wa 'alallahi qasdus sabil. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah ini, ingat pada ayat kedua tu, ala may yasha, dia boleh beri kepada siapa yang dia kehendaki. Maka semasa kita dihadapkan dengan wabak COVID-19 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan. Kata orang sekarang ni diperlukan apa dia? Vaksin, ya kan? Tuan-puan kata, saya berharap tuan-puan, vaksin ini kalau boleh orang Islam yang dapatkan, yang temukan. Semestinya orang Islam. Ya? Sebab apa? Ni, wa 'alallahi qasdus sabil. Hidayah Allah itu semesti sampai kepada dia. Tapi tuan-puan kena ingat, tuan-puan, hidayah ini ada dua macam. Ya? Ada dua jenis. Pertama nama dia hidayah irsyad. Ya? Hidayah irsyad. Saya tulis hidayah irsyad. Ya? Yang kedua tuan-puan, ada nama dia hidayah taufik. Ya? Hidayah taufik. Hidayah irsyad dinamakan juga hidayah dilalah, nama dia. Analogi dia tuan-puan kasih sekalian, kalau tuan-puan pergi satu tempat, akan terjumpa tanda palang masjid. Tanda palang masjid, kan? Tanda palang masjid itu, tuan-puan nampak, orang lain nampak, ya. Yang lalu sana dia nampak masjid. Ya. Tapi saya nak tanya tuan-puan kasih sekalian, ya. Ada orang nampak tapi dia tak masuk masjid pun. Nampak. Ya. Maka hidayah irsyad itu apa? Menampak satu jalan. Nampak jalan. Ya. Oh, ni jalan ke masjid ni kan, dia nampak tu. Itu nama hidayah irsyad. Tetapi tuan-puan dikasih sekalian, ketika tuan-puan lalu tersebut, dan kebetulan tuan-puan, keinginan tuan-puan, saya tak sembahyang asar lagi, apa mereka? Saya nak pergi solat lalu, ada masjid ni, tuan-puan masuk ke masjid tersebut dan tuan-puan menunaikan solat asar tuan-puan. Itu namanya hidayah taufik. Ya? Ketika ada satu manfaat kita nampak tuan-puan, lalu kita gunakan sesuai dengan manfaat itu nama hidayah taufik. Hidayah dilalah apa dia tu? Orang tahu bahawa saya ini bagus untuk ini bagus untuk ini, tapi dia buat tak tahu je. Ialah bagus. Ya? Ataupun kita jumpa satu obat, ya kan? Obat ini bagus tu, bagus sangat. Ya? Bagus untuk buat batuk. Kebetulan dia batuk, tapi dia kata tak naklah minum tu. Nak minum yang lain juga. Ini menunjukkan tuan-puan dan kasih sekalian, hidayah irsyad semua orang dapat. Semua orang dapat. Maka untuk sekarang ini,
orang beriman, orang tak beriman, orang Islam tak bukan Islam, tuan-puan, dengan wabak penyakit COVID-19 ni Allah menunjukkan ada hidayah. Satu hidayah dia akan bagi nanti, iaitu ubat bagi penyakit ini. Sebab Rasulullah kata, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, melainkan Allah turunkan ubatnya. Kesian nanti tuan-puan, sayang kalau umat Islam yang bukan yang menemukan. Tapi itulah masalah sekarang. Umat Islam sekarang tidak produktif. Apa sebab? Tidak mengambil hidayah itu. Dia tak dapat taufik semua dia. Hidayah yang Allah dah bagi, hidayah irsyad tadi itu disesiakan. Dan inilah yang banyak berlaku pada kita manusia umat Islam dan bukan umat Islam. Orang-orang yang susah dalam hidupnya, teman-teman, orang miskin, sebenarnya Allah tunjuk kepada dia banyak peluang. Sebab Allah bagi irsyad. Semua dapat. Tapi yang sungguh-sungguh nak buat tadi tu, tak semua. Tak banyak. Yang banyaknya adalah mengabaikannya, mensia-siakannya. Maka hendaklah siapa yang dengar kuliah saya ni, tadabbur surah An-Nahl ini, jangan sia-siakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terfikir oleh tuan-puan dan kasih sekalian, dan dia adalah benda baik, buat. Tuan-puan, dah habis masa kita dah. Alamak. Dah 9.31 dah. Macam mana ni? Allahu Akbar. Mahu kita sedap-sedap nak cakap ni. So kita berhentilah. So ayat 9 kita tu tak habis lagi. InsyaAllah kita cukupkan di sini. Kita berhenti pada 9.30 sebenarnya. Dan sekarang dah 9.32 dah. Harap tuan-puan dapatkan manfaat daripada perkongsian saya ini. Perempuan kasih sekalian, alhamdulillah. Berapa orang kita hari ini? Saya tak dapat ini. Saya tak nampak berapa jumlah kita. Ya, Puan Hasiah Hasan, itulah tak sedar masa berlalu. Allahu Akbar. Kak Z, Kak Azlina, hidayah dimanfaatkan. Alhamdulillah. Safia sama tadabbur surah An-Nahl. Ya, terima kasih, insyaAllah. Kak Nora, ya, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hari ini, alhamdulillah kita ada 112 orang. Kata Kak Azla, sila jemput kawan-kawan tuan-puan dan kasih sekalian. Semoga manfaat yang kita dapatkan pada perkongsian ini dapat dinikmati oleh orang-orang lain, orang-orang yang kita kasihi, terutama orang-orang yang dekat dengan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Ya, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, saya hanya menyampaikan kadang-kadang ada yang baik, ada yang tak baik, yang salah ya, ada yang betul ya. Ingat seperti yang saya sampaikan semalam, yang baik tuan-puan ambil, yang tak baik tinggalkan. Yang betul tuan-puan ambil, yang salah tuan-puan padam ya. Jangan bawa keluar. Cukup dalam grup kita ni je ya. Tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, sama Datin Jamalia, terima kasih juga. Kak Robiah juga, Kak Robiah, Kak Rahimah, semua, masya-Allah. Jazakumullah, terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama dalam grup kita ni. Haji Yaakob, terutama ni hero kita ni, Haji Yaakob, Haji Yaakob, apa khabar? Semoga sihat-sihat saja ya. Dr. Azli, Kak Saidatul Akma, Kak Akma pun ada. Kak Junaida, Kak Hawa, ya, Kak Intan. Alhamdulillah ada dah orang yang tolong tuliskan nota ya. Kak Zarina, tukang catat nota terbaik. Kak Zarina kalau boleh post dekat grup nanti, dan kemudian kita share ya. Saya dah ada Kak Zarina macam lega sikit ya. Tak terkejar-kejar dah nak tulis nota.
Teruskan Kak Zarina untuk menulis nota dengan baik. Nanti insya-Allah bermanfaat untuk semua insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan kasih sekalian, aku lu qauli hadza ya. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kita jumpa besok insya-Allah pada masa yang sama 8.30 sampai 9.30. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.